Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bi lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua warga SKSU, khususnya murid-murid Sekolah Kebangsaan Sungai Udang. Sebelum saya mulakan, eloklah saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Ustazah Azlina binti Robasun, Guru Pendidikan Islam di Sekolah Kebangsaan Sungai Udang dan merupakan bekas pelajar di Jabatan Syariah dan Undang-Undang Universiti Malaya. Pada hari ini, saya telah diamanahkan untuk memberikan bicara motivasi kepada anak murid sekalian supaya lebih bersemangat untuk menjalani PDPR. Semua maklum bahawa pandemik ini telah menyebabkan kita semua terpaksa belajar dari rumah masing-masing, sama ada secara online ataupun offline. PKP yang bersambung-sambung ini juga boleh menyebabkan kita rasa lemah semangat dan kurang berminat untuk menjalani PDPR lagi. Jadi bicara motivasi Ustazah pada hari ini akan lebih tertumpu kepada dua topik utama, iaitu yang pertama, kenapa kita masih perlu ber-PDPR, dan yang kedua, Ustazah akan berikan tips untuk kita lebih bersemangat menjalani PDPR. Baiklah murid-murid sekalian, kenapa kita perlu mengikuti PDPR? Ada dua sebab utama. Ustazah akan kumpulkan menjadi dua sebab utama. Yang pertama, ilmu. Kerana kepentingan ilmu itu sendiri. Pernah dengar ilmu pelita hidup? Ilmu yang ada dalam dunia ni ada banyak bentuk, ada pelbagai bentuk. Tapi ilmu yang Ustazah fokuskan di sini ialah ilmu yang sekolah sediakan ataupun yang kita, ilmu akademik yang cikgu-cikgu beri pada kamu melalui medium PDPR lah sekarang, sama ada platform Google Meet, WhatsApp, offline, online dan sebagainya. Sebenarnya tugas kita sebagai murid ialah untuk mendapatkan ilmu itu. Biarpun macam mana sekalipun cara yang cikgu kamu sediakan, tapi ilmu tu kita kena ambil supaya pada masa akan datang kamu boleh gunakan ilmu tu untuk kehidupan kamu di masa akan datang. Ilmu tu merangkumi macam mana cara kamu nak mengira, nak membaca, nak dapatkan ilmu-ilmu lain yang ada dalam buku. Mungkin kalau benda tu ada dalam buku, kita tak tengok pun buku tu, kecuali bila cikgu kita terangkan, cikgu kita bagi tugasan, topik-topik tertentu yang cikgu bagi, maka barulah kita tengok dan ambil tahu tentang pengetahuan tu. Pengetahuan tu penting. Sebab itu ada berbagai cara yang cikgu sediakan untuk kamu mendapatkan ilmu-ilmu itu. Tak kisahlah kamu tahap 1 ke, tahap 2 ke, ataupun kamu dah belajar di sekolah menengah sekalipun. Kita sebagai manusia ni, kita akan sentiasa mencari ilmu. Sebab itu kita tak boleh tertinggal. Sebab itu setiap kali PDPR, cikgu jalankan PDPR, ikuti, join, ambil tahu supaya kamu dapat ilmu itu. Mungkin kamu tak akan dapat keseluruhannya, tapi sekurang-kurangnya sedikit daripada ilmu yang cikgu bagi itu kamu dapat. Sebab itulah yang akan menjadikan kamu di masa akan datang. Kalau sekarang kamu buat tak tahu dengan apa yang cikgu buat semasa PDPR, kamu tak akan dapat apa-apa. Pernah nampak gelas kosong? Gelas yang kosong, adakah gelas itu memberi manfaat pada kita? Tidak. Tetapi gelas yang kita isikan dengan air, barulah gelas itu dapat memberi manfaat pada kita, kerana air yang kita minum itu melegakan kita punya rasa haus, rasa dahaga. Macam tu juga dengan ilmu. Kita nak jadi manusia yang macam mana? Adakah kita nak jadi manusia yang kosong tanpa sebarang ilmu? Kita tidak dapat memberi manfaat pada orang lain. Tapi kalau kita jadi manusia yang ada ilmu, kita boleh memberi manfaat pada orang lain. Kita mungkin tak fikir, itu masa akan datang, Ustazah tak nak fikir. Sekarang pun benda itu bermanfaat. Kalau kamu pandai membaca, kalau kamu pandai mengaji, boleh ajar adik-adik, anak saudara. Mungkin ada ibu ayah kamu yang dulu tidak berpeluang untuk mendapatkan ilmu seperti kamu. Kamu boleh ajar ibu ayah kamu membaca sedikit-sedikit. Kalau misalnya kata macam Ustazah ajar kamu, ibu ayah kamu ada yang tak dapat peluang untuk belajar mengaji suatu ketika dulu. Kamu boleh ajar dia, sekurang-kurangnya dia nak baca Al-Fatihah. Sekurang-kurangnya dia teringin mestinya nak belajar, nak baca Yasin. Kamu boleh ajar. Kan memberi manfaat. Berbanding kalau kamu tak ada ilmu langsung, kamu tak boleh memberi manfaat pada orang lain. Sebab itu mendapat ilmu itu penting. Okey? Baiklah, yang keduanya,
Yang keduanya, masa. Tadi Ustazah sebut ada dua. Satu ilmu, yang keduanya masa. Pandemik ini banyak memberi masa terluang kepada kita. Okay? Kalau dulu kita sibuk berkecoh-kecoh sama nak pergi sekolah agama, nak pergi sekolah kebangsaan. Tapi bila pandemik, masa untuk kita bekerja-kerja tu kurang. Dan kita telah ditetapkan masa untuk ber-PDPR. Okay? Untuk belajar. Kalau kita tak gunakan masa yang terluang, masa yang diberi tu, kita akan jadi manusia yang terceceh. Allah sebutkan dalam surah Suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Allah sebutkan dalam surah Wal-As, demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan kesabaran. Maksudnya apa? Allah juga mengingatkan kita pasal masa. Jangan buang masa. Masa yang ada pada kita ni dia tak akan berulang lagi. Apa yang dah berlaku, dah berlaku. Kita akan terus ke hadapan. Kalau kita duduk tanpa buat apa-apa, cuba kita fikir balik. Selama kita dah lalui PKP, apa yang kita buat? Apa yang dah kita manfaatkan dalam hidup kita? Bangun, adakah kita tidur sepanjang hari? Bangun lewat, tengok TV 24 jam, main handphone, main game. Hidup kita buat itu, ulang-ulang benda yang sama tanpa manfaat. Jadi adakah kita rasa kita akan boleh bertahan setahun lagi dengan keadaan yang macam tu? Yang tak ada apa-apa fungsi, yang tak ada fungsi yang bermanfaat. Masa itu emas. Sebab itu orang kata masa itu emas, sebab masa tu berharga. Apa yang berlaku semalam takkan sama dengan hari ini. Kita tak boleh nak ulang balik apa yang berlaku semalam untuk jadi hari ini. Tanpa kita sedar, kalau kita terus leka membuang masa, hari itu akan terus berlalu. Hari ini dah habis. Sedar-sedar dah habis minggu. Dah berlalu sebulan. Dah berlalu setahun. Apa yang kita dah buat sebelum tu? Masa yang kita tinggalkan tu, ada tak manfaat yang kita buat? Bagus kalau misal kata kamu dah ikuti pembelajaran yang cikgu sediakan, sekolah sediakan, dan kamu dapat sesuatu dapat itu. Tapi Ustazah bimbang kalau kamu terus hayal dan tak mau lagi ikuti PDPR sebab dah rasa bosan, dah rasa penat, kamu tak akan dapat apa-apa. Kamu akan jadi murid yang tercicir. Baiklah murid-murid sekalian, Ustazah akan berikan beberapa tips untuk kita terus bersemangat menjalani PDPR. Yang pertama, kita nak terus rasa semangat, nak kembalikan semangat kita yang dah suam-suam susu, suam-suam kuku tu. Yang pertamanya, bila tiba hari PDPR, hari sekolah, hari pembelajaran, pertama sekali mesti bangun awal. Itu tu paling utama. Bangun awal pagi, mandi bersih-bersih, mandi pagi-pagi, solat subuh, bersarapan dan bersenam ringkas. Kenapa saya tekankan pada bangun pagi-pagi? Sebab bila waktu pagi kita punya otak akan cergas. Lagi bila kita dah mandi, badan kita pun akan cergas. Solat subuh tu penting. Bila kita jadi orang yang tak solat subuh, kita bangun lewat, kita akan bangun dalam keadaan tercengang-cengang. Sebahagian daripada hari kita dah berlalu tanpa kita buat apa-apa. Dan kita jadi malas. Rasa macam tak best, rasa nak tidur lagi dan tidak tidur lagi. Badan rasa letih. Sebab itu pentingnya bangun awal pagi. Okey? Bangun awal pagi, mandi dan solat. Yang kedua, pilih tempat pembelajaran yang selesa. Tempat yang kamu nak belajar, nak jalani PDPR tu, mestilah tempat yang tiada gangguan, pencahayaan terang, jangan duduk tempat yang gelap. Okey? Pencahayaan terang supaya kamu rasa bersemangat, kamu rasa segar, tak mengantuk. Okey?
Lepas tu kurang gangguan. Kalau misal kata mungkin rumah kamu, tak kisahlah dalam rumah ke, luar rumah ke, kalau tempat tu selesa, bolehlah kamu jalani PDPR kamu. Kalau online lah khususnya. Kalau offline, cari tempat yang kamu boleh buat kerja dengan baik. Okey, yang kedua tu pilih tempat yang sesuai. Yang ketiga, atur dan tulis jadual PDPR kamu. Okey. Ambil tahu apa jadual-jadual PDPR kamu. Okey, yang cikgu telah sediakan. Hari Isnin belajar kelas apa, hari Selasa kelas apa. Ambil tahu. Buat satu catatan dalam kertas ke, dalam buku ke, bila PDPR kamu akan berlangsung. Okey, kalau hari Isnin subjek apa, pukul berapa, daripada berapa ke berapa. Cek handphone ibu ke, ayah kamu ke, adakah kelas PDPR kamu dah mula atau belum, kalau ada kelas online lah. Okey. Kemudian tulis catatan. Okey. Buat catatan kelas PDPR kamu tu ada homework ke tidak, ada online ke tidak, muka surat berapa latihan, kemudian latihan tu dah buat ke belum, dah hantar ke belum. Okey, Ustazah bagi contoh cincai yang Ustazah punya lah. Ini Ustazah buatkan untuk anak Ustazah. Ustazah cincai je. Kita ambil satu buku, buat satu nota. Okey, hari Isnin subjek apa homeworknya. Buat secara ringkas. Buat ikut minggu ni Ustazah buat cincai je lah. Okey. Catatkan. Kalau yang dah besar, kalau yang kecil-kecil lagi tu boleh minta tolong ibu ataupun ayah kamu buat. Okey, buat catatan. Isnin subjek apa? Dah siap ke belum? Dah hantar ke belum? Okey. Jadi kalau misal kata kamu tertinggal yang hari tu pun, kamu boleh tengok balik. Oh, yang ni belum buat. Okey, yang ni belum siap. Jadi kalau kamu tertinggal minggu dah pun kata alamak yang tu tak siap lagi. Jadi kita ni bila kita tertinggal homework, kita akan rasa terbeban. Rasa tak semua, malah dah nak buat, banyak dah tertinggal. Tak apa. Buat je yang terkini. Yang belakang-belakang tu nanti kan kita buat kemudian. Jangan sampai tertinggal terus. Sebab tu tadi macam saya sebutkan tadi, sebab ilmu. Ilmu tu kita tak boleh nak jual beli dah. Okey, buat jadual. Buat jadual dan buat nota lah tentang apa homework yang kamu ada dan tugasan yang cikgu berikan pada kamu. Okey, yang keempat, jauhkan diri daripada gangguan terhadap daya fokus kamu untuk belajar. Contohnya, gangguan daripada TV, game ataupun adik-adik tengah main. Okey, jauhkan daripada gangguan tu. Sebab bila kita nampak, kita rasa macam nak join sekali. Nampak adik main bola, kita mesti nak join sekali adik main bola. Okay. Dan macam-macam benda. Okay, bila gangguan-gangguan tu kita sekat ataupun kita elakkan diri kita, kita bolehlah fokus dengan PDPR kita. Okey, yang kelima, kekal aktif. Kekal aktif ni ada dua. Satu, diri kamu sendiri kekal aktif. Kamu kena jadi orang, kamu kena terus buat senaman ringan supaya kamu rasa cergas. Dan yang kedua, kekal aktif semasa PDPR. Kalau kita tengah belajar, respon. Kalau sekarang ni cikgu-cikgu kamu suka kalau buat ke Google Meet, suka suruh kamu buka kamera, nampak muka kamu berada di depan skrin. Okey, kamu jawab bila cikgu tanya soalan, kamu boleh jawab, respon. Benda tu meningkatkan kita punya semangat. Kita rasa seronok. Kalau kamu duduk tutup mic, duduk boring depan handphone, kamu takkan rasa apa-apa. Kamu akan boring seterusnya. Okey. Yang keenam, tetapkan matlamat dan terus motivasi. Tadi Ustazah terangkan pasal kenapa kita kena dapatkan ilmu tu. So, kamu fokus. Tetapkan dalam kepala kamu, kenapa kamu mesti belajar. Ustazah dah bagi jawapan tu untuk dapatkan ilmu. Supaya jangan jadi manusia yang terceceh. Supaya kamu boleh gunakan ilmu tu di masa akan datang. Okey? Sebab itu tetapkan matlamat kamu, kenapa kamu mesti terus jalani PDPR. Dan yang terakhir, yang ketujuh, sentiasa berhubung dengan kawan-kawan. Bila kita bersekolah bersemuka, kita selalu jumpa dengan kawan-kawan kita. Boleh gelak-gelak, boleh sembang-sembang. Tapi bila kita PDPR, kita berada dalam kelompok keluarga kita sahaja. Jadi kita rasa macam, tak naklah, adik kita tak buat apa-apa pun. Kita rasa boring. Orang lain tu tak belajar pun, takkan kita nak belajar. Adik kita masih tengah main. Tak boleh macam tu. Jadi cuba berhubung dengan kawan-kawan. Kalau tengah Google Meet tu nampak muka kawan-kawan dekat kamera tu kan. Nampak semua, say hi. Okay, kalau ibu ayah kamu benarkan kamu teks kawan, okay, tanya khabar kawan-kawan, telefon kawan-kawan. Supaya kamu rasa kamu masih berada dalam persekolahan bersama kawan
kawan-kawan. Baiklah, itu 7 tips yang Ustazah beri pada kamu untuk kamu terus bersemangat menjalani PDPR. Okey, teruskan bersemangat. Ustazah harap kamu teruskan pembelajaran seperti biasa mengikut jadual yang telah ditetapkan. Okey, cuba kamu ingat ini. Jika kamu ingin melihat masa lalu kamu, dulu kamu macam mana, jadi kamu lihatlah diri kamu sekarang. Apa yang kamu buat? Di mana kamu? Dan jika kamu ingin melihat masa hadapan kamu nanti, kamu lihat apa yang telah kamu lakukan pada hari ini. Faham? Maksudnya kalau kita sekarang orang yang membosankan, maksudnya suatu ketika dulu kita adalah seseorang yang tak buat apa-apa, sebab itu sekarang kita bosan. Okay, kalau kita nak tengok masa hadapan kita, kita nak jadi orang yang macam mana? Jadi kita kena mulakan dari sekarang. Okay, kita kena mulakan dan lihat apa yang kita dah buat dari sekarang. Kalau kita buat sesuatu untuk kebaikan, kita akan dapat kebaikan masa akan datang. Okay? So, ubahlah diri kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Jadikan hari ini lebih baik daripada semalam. Ustazah harap apa yang saya sampaikan ni dapat memberi semangat kepada kamu untuk teruskan PDPR. Selamat belajar, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.